Baik, kembali dalam cerita di Seberat Berita. Kalau di awal tadi saya bersama dengan Ustaz Fawaz untuk melihat kepada bagaimana Ustaz Fawaz berkongsi pandangannya melihat kepada pengumuman kerajaan berkaitan dengan penangguhan sementara bagi perjalanan ibadah umrah selama sebulan berkuat kuasa pada 8 Januari 2021. Untuk waktu ini saya nak kembalikan cerita dalam segmen pada waktu ini bersama dengan Firdaus Azil. Firdaus Azil masih lagi membawa liputan secara khususnya melihat kepada perkembangan banjir di Johor. Kalau sempat saya nak tunjukkan kepada anda, kalau berdasarkan portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kalau kita lihat khususnya melihat kepada negeri Johor kemaskinian terakhir iaitu lebih kurang pada jam 5.04 petang tadi, masih lagi 65 pusat pemindahan dibuka melibatkan 4,414 mangsa daripada 1,192 dan banyak lagi pecahan-pecahan yang anda boleh lihat seperti perbezaan mangsa lelaki dan juga mangsa perempuan, kanak-kanak lelaki dan juga kanak-kanak perempuan. Begitu juga dengan pecahan ataupun maklumat yang lebih terperinci berkaitan dengan warga emas dan juga OKU. Baik, saya nak terus bersama dengan Firdaus Azil. Kalau boleh pada waktu ini dikongsikan perkembangan semasa keadaan musibah banjir khususnya melihat kepada daerah Segamat. Mungkin pada waktu ini mungkin sebagai permulaan dikongsikan tentang keadaan cuacanya, masihkah ada lagi kawasan-kawasan yang masih digenangi air banjir ataupun sudah mula melihat kepada masa-masa banjir sudah pun dibenarkan pulang untuk mengemas ataupun mencuci rumah atau kediaman yang mungkin rosak ataupun telah dilanda banjir. Mungkin Firdaus mungkin boleh rangkumkan secara keseluruhannya. Okey, baik, terima kasih Fauzi yang bersiaran secara langsung dari Bukit Jalil. Seperti yang Fauzi maklumkan, saya masih berada di Segamat. Hari ini hari ketiga, di mana sepanjang hari ini bermula daripada pagi tadi saya rasa sangat bertuah kerana telah diberi kesempatan untuk mengikuti rombongan ataupun operasi untuk menyampaikan bantuan-bantuan banjir kepada mangsa-mangsa banjir, yang mana kalau sebelah pagi tadi saya kongsikan visual yang mana antara pasukan-pasukan agensi kerajaan ataupun agensi penyelamat yang mengikuti operasi tersebut, terutamanya ialah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, ada juga Angkatan Pertahanan Awam, dan juga yang bagi saya ada pengalaman baru ialah penyertaan oleh unit tindak khas. Walaupun mereka kata selalu ni, tetapi untuk saya pertama kali saya melihat abang-abang UTK daripada Polis Diraja Malaysia ni turun hadir untuk menyertai misi banjir kali ini. Tetapi sudah pasti mereka belakang-belakang ni semuanya tidak mahu, kalau boleh mereka cuba nak menunjukkan sisi lain. UTK, kita tahu UTK ada misi ataupun dia punya hakiki dia adalah berlainan, tetapi kali ini mereka menunjukkan sisi yang berlainan kali ini untuk turun membantu terlibat sama secara langsung dalam operasi banjir. Dan juga sepanjang perjalanan ataupun yang seperti yang Fauzi tanyakan tadi, masih memang banyak rumah-rumah yang masih digenangi air. Sebagai contoh, tadi saya sempat mengikuti operasi ini ataupun rombongan ini ke Kampung Codan kalau tak salah saya, yang mana saya sempat pergi ke pusat pemindahan sementara PPS di situ, yang masih ada beberapa keluarga yang masih berada di situ. Dan hari ini dan ketika ini saya berada di Kampung Tekam, yang mana jadi hari ini saya ada tetamu jugalah, yang seperti yang semalam saya maklumkan, kita ada banyak wira-wira yang tidak didendangkan, iaitu terdiri daripada penduduk-penduduk sendiri, yang mana mereka mengambil inisiatif untuk menyertai, membantu, walaupun ada antara mereka yang terkesan. Sebagai contoh, ini Abang Abdul Razif Abdul Rahman yang merupakan penduduk Kampung Tekam. Abang, terima kasih banyak kerana bersama Astro Awal ni. Pertamanya abang, kita nak tanya, mungkin sebab abang sebagai penduduk yang lebih arif, kita nak tanya spesifik tentang Kampung Tekam ini. Berapa ramai mangsa banjir? Bagaimana keadaan di sekeliling ni? Sebab belakang ni pun kita nampak macam lautan ini. Sebenarnya apa benda sebenarnya? Semua itu yang kita minta abang tolong explain sikit. Ni kawasan sawit, tapi belakang tu jeti Kampung Nelayan Tekam. Ada satu restoran yang selalu beroperasi time tak banjir lah. Tapi bila banjir ni diorang tak boleh beroperasi. Jadi kat sini memang laluan utama untuk ke restoran tu. Jadi yang bila sekarang air dah naik, dah tak boleh nak beroperasi, masuklah saya punya tenakan apa semua. Jadi rumah yang tenggelam dalam anggaran 3 biji, 3 biji, yang lain dalam 100 lebih terkepung, terputus hubungan sebab jalan raya dah naik air. Jadi diorang tak boleh pergi mana-mana lah. Jadi ini kita bercakap tentang kampung, memang Kampung Tekam saja. Ya, saya. Yang kita bercakap ni sekarang kita berada di Kampung Tekam, Kampung Codan yang kita berhenti yang pertama tadi bersama dengan bomber. Sekarang tadi yang kita pergi kedua tu pusat pemindahan Tekam.
Itu biasa bang, kalau macam bila kita bersiaran secara langsung ni memang akan ada, mungkin ada orang-orang call nampak abang kat TV, itu perkara biasa. Tetapi saya juga sebab dari pagi tadi saya mengikuti rombongan, nampak abang antara yang banyak terlibat semua ni. Memang sejak pada hari pertama ke banjir di sini abang terlibat secara langsung? Sejak hari pertama. Ya. Boleh ceritakan sikit? Sejak hari pertama kami pergi ke pusat pemindahan Kampung Pogoh ke Sengih kan. Di Kampung Pogoh Bukit Sengih, sebab masa hari pertama tu air belum menutupi 10 jalan lagi. Sebab kita orang bertapak di sana, ambil bantuan daripada sana, daripada pejabat agama, daripada sumbangan-sumbangan kerajaan. Ambil daripada sana, bawa ke kampung-kampung yang dah tenggelam ni lah. Jadi bila hari kedua dan ketiga kami dah tak lepas ke sana, kita bertapak pula di Kampung Pogoh 1. Di Kampung Lubuk Semua Pulai. Okey, saya nak bertanya sikitlah tentang kadang-kadang apabila kita datang membuat liputan banjir ini, sudah pasti kadang-kadang kita bercakap dengan penduduk kampung itu, mereka membuat aduan tidak sampai dan sebagainya. Tetapi apabila saya ni katanya bantuan sudah ada. Macam tadi saya bercakap dengan beberapa pegawai kerajaan. Jadi sebagai abang, sebagai penduduk kampung yang juga terlibat secara langsung untuk menguruskan bantuan, pengagihan bantuan-bantuan dan sebagainya, macam mana abang nak make sure ataupun memastikan semuanya ada? Dan kalau mungkin ada kekurangan itu, bagaimana kita nak datang recover balik untuk make sure semua orang pun puas hati? Tentang bantuan yang mana sampai ataupun tak sampai, kami dalam perjalanan kami mungkin memakan masa dalam 1 jam 2 jam. Jadi dalam perjalanan tu kadang-kadang enjin bot rosak, kadang-kadang dah malam, lepas tu kekurangan bot. Itu yang kami minta bantuan daripada bantuan polis, UTK untuk support kami bawa dengan barangan tu. Barang-barang keberkeminan sampai tapi belum sampai kepada perumahan. Mungkin kat situlah. Lepas tu satu lagi, pasal barang ni alhamdulillah lah banyak bantuan yang kami terima. Yang pada yang tak dapat tu mungkin ada persisihan faham antara diorang sama penduduk ke. Tapi alhamdulillah ketua kampung dan Tok Penghulu bekerjasama dengan baik daripada awal banjir hingga ke hari ini. Bersama dengan pasukan-pasukan yang ada lah. Itu je lah. Okay, jadi bagaimana koordinasi ataupun penyusunan untuk make sure, okey, sekarang ni katalah saya cerita secara mudah soalannya, NGO masuk, datang membawa barang-barang makanan semua. Okey, sekarang ni kadang-kadang ada NGO ni yang mereka terus masuk saja, tetapi bagaimana untuk memastikan bahawa untuk mengelakkan pembaziran, katalah kita tak nak satu kawasan itu lebih, yang kawasan itu kurang, bagaimana dari segi abang, dan mungkin penyusunan dari segi bilik gerakan sebagai contoh, bagaimana? Okey, daripada semalam Ketua Kampung Tekam, Tok Husin dia dah buat penyusunan. Okey, tim A uruskan barang kampung ni. Tim B kita uruskan barang kampung B. Tim C kita buat perpecahan uruskan barang tim kampung C. Jadi tentang pembaziran tu saya rasa buat masa sekarang belum ada lagi lah. Sebab dengar kata ada yang mengungok tak dapat barang kan. Mungkin tak sampai pada beliau lagi. Sebab yalah dalam keadaan banjir jadi kita nak hantar sukar apa semua, tapi barang tu dah ada di tempat perusahaan pemindahan banjir. Cuma kelang kabut tentang transport je lah, tentang bot je lah. Itu yang kami minta bantuan daripada bot-bot Jabatan Awam. Alhamdulillah Jabatan Awam dan Ketua Kampung serta Penghulu bekerjasama dengan baik. Okey, kat sini mungkin penting yang mungkin pesanan daripada Abang Razif sendiri. Mungkin walaupun ketika ini terutamanya kita nak menyelami hati mangsa banjir ni, kadang-kadang tekanan, kadang-kadang merasakan tidak puas hati dan sebagainya. Bagaimana untuk kita meyakinkan mereka bantuan tu tetap akan ada, jangan risau insya-Allah, tetapi bagaimana untuk meyakinkan mereka? Meyakinkan mereka, macam saya, pendapat saya, kita kena rujuk pada yang orang yang betul. Lepas tu yang dah diamanahkan untuk buat penghantaran barang ke, macam saya cakap dia, penempatan A, B, C. Kena nak meyakinkan tu kena jumpa orang yang sepatutnya yang dah dilantik oleh ketua-ketua kampung lah. Jadi bila kita jumpa orang yang tak dilantik, barang tak sampai pada beliau, kadang-kadang ada sikit, macam saya cakap, perselisihan faham. Itu yang mengatakan kadang barang tak dapat, apa semua. Tapi saya tak kurang pastilah kalau mana yang betul-betul tak dapat tu saya tak pastilah. Sebab kampung saya yang dah dimaklumkan oleh ketua kampung, dia dah cek, alhamdulillah semua terima. Bang, kita nak tanya bang, ni dah dekat nak masuk hari ke-6, saya difahamkan air naik ni daripada 1 hari bulan, ni dah masuk 6 hari bulan. Agaknya bila nak surut semua? Berkemungkinan dalam pengalaman saya duduk sini, air sini kata orang termenung dalam masa 5 ataupun 6 hari lagi. 5-6 hari betul lagi. Mungkin dalam 2 minggu lah masa matahari. Sebab air atas surut akan surut ke sini. Jadi kami yang terima air bergantung pada laut pasang ataupun surut. Macam itulah. Jadi sekiranya air surut dan masa air ni pun akan beransur. Tapi beransur tak secara sekali arung, dia akan slow. Kadang-kadang sampai seminggu tu air dah masam.
Air duduk termenung dia tak beralih lagi. Okey, baik. Biasa kampung Tekam pukul 3, pukul 2 biasa memang banjir memang 2-3 minggu. Okey. Saya nak sampaikan penghargaan kepada Abang Razif ni sebab ini antara orang-orang yang ke depan untuk memastikan semua penduduk kampung semua masa-masa banjir mendapat bantuan sama rata tanpa sebarang pilih kasih dan sebagainya bang. Ini antara wira-wira yang terdendangkan. Yang saya sejak semalam saya cuba membawa kisah-kisah wira yang tidak didendangkan ini. Hari ini saya nak beri penghargaan kepada Abang Abdul Razif Abdul Rahman. Terima kasih kerana bersama Eswawani. Itu antara cerita-cerita yang boleh saya bawakan masa ini. Sudah pasti banyak lagi tempat-tempat kita hendak pergi. Sebagai contoh malam ni pun saya nak akan tengok tinjau beberapa lagi kampung yang dikatakan masih digenangi air. Sebagai contoh, ini antara contoh kampung yang masih digenangi air. Kalau anda dapat lihat di belakang ini, air pun masih tinggi. Berapa meter ni bang? 10 kaki dia. 10 kaki. Ini bayangkan 10 kaki. Ini hari ke-6 sudah masuk, kalau tak salah saya sudah hari ke-3, cuaca pun okey semua tetapi masih setinggi ini. Ini antara kisah-kisah yang kita cuba bawakan Fauzi. Bermasa ini itu saja yang boleh saya bawakan dari Kampung Tekam Segamat Fauzi. Silakan Fauzi. Okey. Firdaus, mungkin nanti kami mohon untuk Firdaus untuk membuat satu lintas langsung khususnya melihat kepada perkembangan semasa nanti pada Awani 7.45. Terima kasih Firdaus Azil yang bawakan perkembangan semasa melihat kepada musibah banjir yang terkini khususnya di Kampung Tekam. Tadi disebut Kampung Tekam, tadi disebut beliau sempatlah membuat tinjauan untuk melihat keadaan semasa di Kampung Codan dan sebelumnya Firdaus juga membuat tinjauan dan juga melalui Kampung Bukit Limau Manis. Nanti Firdaus akan kongsilah perkembangan semasa khususnya di garis masa Twitter peribadinya Firdaus Azil. Baik, setakat ini saja cerita di Surat Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.